menyaksikan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Ya, saudara, apa khabar semua para penonton Malam Seram? Bertemankan saya KC pada bukan malam tapi pada hari ini. Mohon maaf semalam saya tekak saya kurang sihat. Kemudian saya ada migraine, tak tahu kenapa. Jadi semalam bila balik rumah tu kan, bila saya pulang sampai di rumah, saya makan ubat dan saya tidur. Terus tak bangun. Dia punya migraine sampai menjejas mata saya tau. Dia pedih dia, perit dia, sakit lah. Dia macam tajam migraine. Jadi Alhamdulillah sekarang lebih selesa, lebih baik lah. Tapi sebelum tu saya ni bukan berada di rumah. Memandangkan saya merakamkan ni, rakaman ni saya buat pada pukul 11 pagi. Tadi dah hantar anak pergi sekolah. Jadi saya ada jumpa saya punya bakal sponsor. Jadi kita ada meeting tadi. Dan kemudian saya rasa saya bertanggungjawab untuk menyajikan anda hari ini punya konten. Sebab semalam-malam kan tidak live dan saya tak sempat nak update sebab saya tak bangun terus. Saya ingatkan jujurnya saya ingatkan semalam-malam selepas makan ubat saya dah set alarm pukul 11 saya bangun lah. Bangun, saya minum kopi, kasih segarkan diri. Selepas makan ubat terus umpama mimpi dalam mimpi, saudara. Jadi terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya KC, dan ini adalah satu tapi tak banyak lah, tak panjang. Saya cuma akan kongsi 2 atau 3 cerita lah, tengok macam mana lah untuk kata orang ni bayar balik lah kerugian yang yalah sebab saya tak beritahu kan, jadi tak baik. Kita mulakan dengan kisah yang pertama pada petang ini, pada hari ini saya berada di studio. Sebab tu awak tengok backdrop dia lain sikit lah. Saya berada dalam studio saya dan selepas ni saya nak kena ambil anak balik sekolah, kemudian ambil isteri dan barulah pulang ke rumah. Jadi kisah yang pertama ingin saya bacakan pada hari ini datang daripada pengirim kita bernama Okey, ini datang daripada Salma yang berkongsi satu kejadian seram dan inilah kisahnya dalam Malam Seram. Malam Seram, Malam Seram Petang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Baik saudara, dari kiriman Salma kisahnya begini. Apa khabar KC? Nama saya Salma. Kejadian seram yang saya alami ini berlaku ketika saya dalam perjalanan nak pergi ke rumah ibu saya. Waktu tu ibu saya telefon. Salma, ni ibu lah. Ya bu? Datang rumah aku Aku ada masak ni. Bapak kau nak sangat lah makan. Aku ni kau tahulah masak sikit-sikit tak pandai. Kau datanglah rumah ambil makan ni Suami kau balik kau apa? Casey, pada waktu itu kata Salma, suami saya pulang kerja selalunya jam 2 pagi. Ibu saya telefon saya sekitar jam 11, nak dekat 11 malam. Nak dekat 11 malam kerana ayah saya ni nak makan sesuatu. Jadi ibu saya ni memang jenis yang kalau masak memang banyak. Sebab adik-beradik saya ramai Casey. Jadi dia pun masak, ada lebih, dia telefon dan saya dengan ibu saya tinggal tak jauh. Saya menetap di kawasan Bedok North. Ibu saya pun menetap di kawasan sama. Tak perlulah saya sebut nombor blok Jadi kata Salma, saya keluar rumah jam 10 lebih malam nak dekat jam 11. Dalam perjalanan saya pergi ke rumah ibu saya, memanglah kawasan Bedok tu ada juga kenderaan yang lalu tak sunyi, ada orang. Tapi bila sampai dekat kolong blok, bila berjalan seorang diri, boleh rasalah macam tak ada orang je. Yalah, dah nak dekat jam 11 malam. Dan itu merupakan hari biasa. Orang semua kerja esok pagi, jadi mungkin ramai yang dah tidur. Sedang saya berjalan, tiba-tiba saya ternampak seorang makcik ni. Dia Casey pernah ingat tak dulu makcik jual keropok? Makcik jual keropok kata beliau Jadi makcik jual keropok ni,
Yang saya nampak pada waktu itulah dia macam seorang makcik tengah angkat beg dia macam penuh dengan barang. Tapi ringan, yalah keropok kan ringan walaupun nampak besar, penuh tapi mudah diangkat. Makcik ni tengah jalan dan tepat sekali. Sedang saya tunggu lift dekat kolong blok rumah mak saya di Bedok North, makcik ni menghampiri saya. Nak, saya tengah main handphone sambil tengah tunggu lift, terperanjat. Astaghfirullahalazim. Saya toleh, memang makcik tadi. Ya cik, dalam hati ni mesti nak jual aku keropok. Janganlah tolong. Sebab saya banyak dengar juga cerita tentang makcik keropok ni. Kemudian makcik ni tanya, anak, boleh tolong makcik tak? Tanya makcik tu. Saya tengok, ni confirm nak jual keropok ni. Tolong apa cik? Jual keropok ke? Tanya saya. Makcik tu belum cakap tak. Bukan jual keropok. Makcik nak balik. Tapi makcik lupalah alamat makcik dekat mana. Makcik lupa? Jadi kesian. Makcik ni dia nak balik rumah, dia lupa dia tinggal mana. Tapi cik, makcik, kalau makcik lupa, saya pun tak tahu makcik tinggal mana, macam mana makcik nak balik. Makcik ada IC. Anak boleh tengokkan IC makcik tak? Jadi kata beliau, saya pun ambil IC makcik tu. Kan? Saya ambil IC, saya tengok alamat dia. Sebab makcik ni pun tak pandai nak tengok alamat. Saya ambil IC, blok dia tak jauh ke si. Mungkin lebih kurang dalam 3-4 blok lah daripada mana saya berdiri. Okey, saya hantar makcik balik Kemudian terima kasih nak, minta maaf lah susahkan kau. Makcik ni kadang-kadang ingat. Tadi jalan pusing-pusing, tak ada orang pula lalu. Itulah makcik nampak engkau. Alhamdulillah engkau tolong aku. Terima kasih lah kata makcik tu kepada saya Casey. Jadi bila saya tengok IC makcik tu, saya rasa pelik Casey. Makcik ni dia tak ada tarikh lahir. Dia cuma ada tahun dilahirkan. There's no birth date. Makcik tu tak ada birth date. Dia cuma ada tahun yang dilahirkan. Pelik kenapa tak ada tarikh lahir? Dan makcik ni dilahirkan pada tahun 1948. Berapa tahun makcik tu kisah sekarang? Jadi saya macam 1948. Saya masih kira ni. Kalau anda mungkin sedang menonton, cuba kira berapa usia makcik. Tahun email ni dikirimkan tahun ni lah 2020. Makcik ni 1948. Saya rasa beberapa tahun selepas Perang Dunia 42 macam tu lah Jadi 1948. Berapakah usia makcik ni sekarang? Tahun 2020. Anda buat kiraan dulu. Jadi yang pelik, kenapa IC dia tidak ada tarikh lahir? Saya serahkan balik. Makcik ni jalan dengan saya, jalan. Dan makcik ni masih kuat ke si? Dia angkat beg, saya tak tahulah apa dekat dalam dia. Tapi bila saya tanya, cik, biar saya tolong angkat beg makcik. Tak apa. Kau dah tolong makcik hantar balik rumah ni. Makcik dah terima kasih sangat. Jadi sampai saja dekat kolong blok, makcik ni terus, baru aku ingat, ni rumah aku ni. Allah, lupalah aku. Bayangkan saudara, makcik ni lupa. So saya cakap, makcik saya hantar naik atas. Tak payah, makcik naik sendiri lah. Makcik naik sendiri. Saya tunjuk, cik, IC makcik sini. Ini alamat dia cik, nombor dia kat sini cik. Kalau makcik keluar lift, saya cakap dengan dia lah, makcik belok sebelah kanan, kata saya kepada makcik tu. Kemudian, yalah, terima kasih. Makcik tu masuk lift, saya pun balik rumah. Saudara, bila saya balik rumah, saya pun cakap dengan ibu saya lah, saya jumpa makcik ni dekat bawah minta tolong tadi hantar. Kemudian ibu saya cakap, kau ni jangan sembarang-sembarang hantar orang. Ni pun dah pukul 11. Dan engkau ni pula tengah hamil, kata ibu saya. Saya terlupa Casey. Yalah, saya tahu saya hamil, tapi saya terlupa yang saya hamil ni, saya tak bolehlah keluar lewat macam ni. Saya tak boleh sembarangan. Dan kemudian saya macam, habis mak macam mana mak? Tak apa. Balik rumah, kata beliau di sini, bila balik pulang ke rumah, mak saya ni hantar saya balik.
Walaupun saya kata pada mak saya tak payah, tak perlu, tapi dia nak hantar saya pulang ke rumah. Katanya tak apalah, kau dah cerita macam tu, aku rasa bersalah pula panggil kau datang rumah aku malam-malam macam ni. Alamak, rumah bukan jauh pun, sebelah blok je. Tak apa, aku hantar balik. Nak tak nak mak saya mati-mati cakap dia nak hantar balik, hantarlah saya pulang ke rumah. Sampai saya balik rumah, saya masih terfikir ni, kenapa makcik tu walaupun dah berusia tetap kuat. Tak tahulah apa dia angkat dalam beg, nampak macam berat. Yang kedua, kenapa IC dia tak ditarikh lahir, cuma ada tahun yang dilahirkan 1948. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam seram. Jadi terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Ini saya nak teruskan dengan kisah yang kedua pada waktu ini. Dan saya akan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang ingin disampaikan. Ingat, Malam Seram ini hanya sekadar satu hiburan. Jadi jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Okey. Kisah tadi Jadi kisah tadi bukan seram lah, bukan tentang nampak hantu lebih pada dia curiga lah. Ya, makcik tu 1948 tarikh lahir. Awak kira seram berapa tahun? Saya pun nak kira 48, 58, 68, 58, 68, 78, 88, 98. Wah. Okeylah, kira 98, 80 tahun ada tak? Tapi masih lagi dalam keadaan kuat, dalam keadaan sihat. Wow, saya bab kira ni, kira duit boleh. Saya kira duit. Tak payah tanya. Itu hari kau ambil aku punya 5 sen, kau hantar balik belum? Belum. Okey, tak apa. 5 sen je bro. Taklah 5 sen hari ni, tahun lepas lagi 5 sen dah 10 sen. Okey, sambungan kisah selanjutnya saudara. Tapi pada usia sedemikian masih lagi kuat, cuma dia lupa dia tinggal mana. Itu kesianlah. Yang ini datang daripada kiriman, jap saya buka email Okey. Ini gatal pula mata ni. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Putra. Saya peminat Malam Seram, berasal daripada Pelentong, Johor. Orang Pelentong. Saya pernah memandu dekat kawasan Johor, pernah nampak papan tanda Pelentong. Tapi tak pernah pergi. Pelentong ke Pelentong? Saya rasa Pelentong lah. Dari Pelentong, Malaysia dan Johor lah. Saya nak berkongsi pengalaman seram saya yang pernah saya alami. Waktu tu dengan kawan, dah nak masuk senja, bermain bola kisi. Paham-paham je lah. Kalau kita main bola ni, kadang-kadang sampai tak ingat nak balik. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kiriman dari Putra, bermain bola di waktu senja. Begini kisahnya. Waktu itu bermain bola dengan kawan-kawan saya. Biasalah kisi kalau main bola ni, cakap last game nak dekat maghrib, tapi dia punya last game tu bergame-game sampai tak game bermain bola sepak dengan kawan-kawan. Betul Bukan saja main bola sepak, main game PlayStation ke dekat rumah kawan. Last game. Tapi tak last dan tak game. Tu dia masalah dia. Jadi waktu tu adalah beberapa kawan dah balik sebab takut kena marah dengan mak bapak. Jenis mak bapak yang lebih lenient bukan lenient dia kata jenis yang mak bapak ni lebih lembut dekat sini. Saya rasa lebih lenient, lebih tidak begitu tegas. Maksudnya mudahlah nak balik lebih lewat. Jadi saya dengan kawan daripada kita 11 orang bermain bola. Dulu kalau main bola macam tu, walaupun dia tak cukup dia tak seimbang 5 versus 6, tetap kita main juga. Kau ada kan? Walaupun 11 orang main bola, pada waktu tu hanya tinggal 5 orang saja. Lagi 6 semua dah balik lah. Jadi kita main tenang-tenang, bermain free kick,
practice penalty kick dan macam-macam kita buat. Tiba-tiba saya ni tendang bola. Jadi siapa yang tendang bola dan bola tu tersasar jauh Casey, dia akan melantun terbang jauh, orang tu pergi ambil. Kalau masuk dekat dalam hutan semak samun, dia yang kena masuk sebab dia tendang. Bukan orang paling dekat pergi ambil. Itu adalah cara kita bermain bola. Jadi saya tendang bola, bola tu jauh Casey, tersasar dan masuk ke belakang kawasan goalpost tu, semak samun dan hutan. Jadi saya lah pergi ambil kan. Bila saya nak ambil bola, kawan-kawan semua cakap, dah balik lah. Dah maghrib ni. Nanti mak aku, bapak aku bising lah. Katanya dekat sini. Jadi bola tu adalah bola saya. Saya pergi ambil, kawan-kawan semua dah jalan lah. Okey. Saya pun angkat tangan lah dengan orang semua. Okey lah, jumpa besok biasa. Jadi kata beliau, saya seorang ni. Kawan-kawan semua lagi 4 dah jalan. Saya seorang patah balik, pergi dekat belakang goalpost, dekat semak samun nak ambil bola. Sedang saya nak ambil bola ni, kata beliau, tiba-tiba waktu tu adalah waktu senja kan, maghrib. Sumpah Casey, saya terdengar suara dekat kawasan dalam hutan. Suara perempuan menangis. Dalam hutan ni. Terdengar suara perempuan menangis dari dalam hutan. Daripada mata sedang pusing kiri kanan nak tengok bola, saya kiri kanan pusing tengah tengok dari mana suara yang menyeramkan ini datang pada malam tu. Saya toleh kiri kanan, memang tak nampak sesiapa, tetapi saya dengar dengan jelas suara perempuan menangis. Dah pun masuk waktu maghrib pada waktu itu. Bila azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kata beliau, suara yang menangis tadi yang kedengaran dengan begitu jelas pada waktu itu, dengar saja azan, suara tu terus berhenti. Dan saya terus macam, mana bola aku? Dan beliau kata, saya akhirnya ternampak bola saya berwarna putih terselit dekat semak samun Casey. Angkat bola tu, terus saya tinggalkan kawasan hutan semak samun dekat mana kita bermain bola sepak. Saudara para penonton Malam Seram, siapakah yang dia dengar menangis? Adakah itu makhluk Pontianak? Ataupun mungkin ada orang yang benar-benar sedang menangis, kata beliau di sini. Nasib baiklah Casey bunyi azan. Kalau tidak mungkin saya dibuai untuk mencari dari manakah datang suara misteri itu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah yang kedua. Okey, saya akan baca satu lagi kisah lah, yang last saya belanja One more story. Tapi sebelum tu, mata saya ni tadi masuk abuk. Dia macam nak baca email macam, alamak. Dia macam, kan dia masih kat dalam lagi ya. Abuk kurang asam betul Sakit Dia macam, bukan sakit lah, macam irritating Rasa tak kurang selesa, saudara. Okey, ini email yang terakhir dapat saya siapkan untuk hari ini. Dan kepada anda yang sedang menonton, sekali lagi ini adalah saya belanja untuk anda. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf semalam saya tak dapat buat live atas sebab-sebab saya semalam betul-betul mempunyai migraine. Jadi saya tidur awal. Saya tidur jam 9 lebih. 9 lebih saya dah tidur sekejap dan saya set alarm pukul 11. Alarm saya bunyi pun saya tak sadar. Mungkin depan makan ubat tu kan dia terus knock off. Saya knock out saya macam tidur panas. Baik, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya yang terakhir dalam rancangan Malam
Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton Malam Seram, kisah yang terakhir pada Malam Seram di petang hari special episode ini. Kejadian ini datang daripada pengirim kita bernama, ingin dikenali sebagai M. Ya, saya rasa M tu nama ringkas sangat lah. Saya gunakan Mai lah, Mai. Sebab yang kirimkan seorang wanita, ya, Mai. Okey. Mai berkongsi kejadian seram, satu peristiwa yang pernah menghantui dirinya. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Mai nak berkongsi kejadian ini kerana mulut hidup merana, kata beliau. Mai ni jenis kadang-kadang bukan suka tapi tercakap, KC. Macam mana nak kawal pun kita tercakap. Waktu tu suami memandu. Kita berjalan pada waktu malam. Selepas makan, suami tanya nak balik tak? Saya kata, bang, pusing-pusing lah, kata Mai kepada suami. Jadi suami kata, jomlah kita makan dekat pantai East Coast. Ya, dekat East Coast Food Corner. Selepas makan jam 10 malam, habis makan, suami pun ajak masuk kereta dan kita pun memandu. Suami pun memandu pusing-pusing sekitar kawasan East, ya, dekat kawasan iaitu timur Singapura. So daripada East Coast, suami drive dekat service road kan. Dia drive all the way. Kemudian kita berhenti dekat sebuah kawasan di Sungai Kalang. Dekat Sungai Kalang ni dia ada satu sudut yang kita boleh buat illegal parking. Jadi suami letakkan kenderaan betul-betul dekat tepi Sungai Kalang tu. Suami mula-mula dengan saya duduk dalam kereta, setakat turunkan cermin, tengok luar. Kemudian suami tanya, nak keluar kejap tak? Habis kereta macam mana bang? Tanya Mai kepada suami. Dan suami cakap, tak apalah, sini pun tak ada orang, dah malam pun, jom keluar kejap. Jadi saya dengan suami pun keluar, KC. Suami keluar dari kenderaan, kita jalan menuju betul-betul dekat tepi Sungai Kalang pada waktu itu. Saudara para penonton Malam Seram, sampai dekat Sungai Kalang tu, kita berada dekat atas, dia macam jetty. Kemudian memandang ke bawah, nampak air. Suami pun sandar dekat pagar yang ada di tepi sungai itu. Saya pun sandar tengok sungai, berbual dengan suami. Kemudian kita berborak-borak lagi lah, tengok kawasan tu. Dan saya tiba-tiba cakap, bang, Astaghfirullahalazim, apa dia? Itu buaya bang, nampak tu? Casey, sememangnya bila saya tunjuk benda tu, dia dari jauh nampak macam palang kayu tau, Casey. Oleh kerana saya tenung lama dan saya nampak dia bergerak sikit, saya cakap, bang, Astaghfirullahalazim, tu buaya bang. Mana? Dan kemudian buaya tu belum sempat suami saya toleh, buaya tu turun dan hilang. Suami toleh tengok, mana? Dah masuk air lah bang. Kemudian suami kata, awak ni pun janganlah tegur-tegur. Taklah bang, tu memang betul buaya. Macam abang dari sini nampak pokok. Bang, pokok. Habis dia nampak pokok. Saya betul bang nampak buaya bang. Berbahaya bang sini Kalau orang mandi macam mana? Suami cakap lagi, dah lah, jangan tegur. Tapi bang, saya betul-betul nampak buaya, kata saya berkali-kali pada suami. Suami cakap lagi, sudah, jangan tegur. Baru saya diam. 3 kali Casey suami tegur saya. Saya tetap nak melawan, kata, tak, apa nampak buaya? Betul Casey. Sejujurnya, kata Mai, dia memang betul-betul nampak binatang ni bergerak atas air. Dan cara dia bergerak tu macam seekor buaya. Dan benda tu pun masuk dalam air. Dipendekkan cerita, kita pun pulang ke rumah. Waktu malam nak tidur, saya tak boleh tidur Casey. Kepanasan. Panas, satu badan panas. Bangun, buka aircon, buka kipas, panas. Tak boleh. Suami cakap, kipas buka, aircon buka, abang ni sejuk, kenapa awak panas ni? Bila suami pegang badan tak adalah panas. Cuma saya ni dalam badan rasa panas. Kemudian tak tahu kenapa saya cakap dengan suami, bang, saya tak boleh lah bang, saya nak pergi toilet bang, tak boleh lah, badan saya panas ni, badan panas, kata saya pada suami. Kata Mai, suami bawa pergi toilet.
Saya dengan segera masuk toilet, buka paip hujan. Air mencurah-curah jatuh, duduk dalam bathtub. Dalam tandas rumah saya ni ada bathtub. Jadi bathtub tu tutup, ada air paip hujan kena badan. Baru kata Mai rasa lega Casey. Jadi air bathtub tu makin tinggi sampai dia penuhkan bathtub tu kan. Saya kat dalam kan. Saya tidur dalam bathtub dengan kepala saya dekat atas air. Suami saya takut nak tinggalkan saya, takut lemas lah. Suami duduk dekat bathtub. Sampailah saya nyenyak tidur. Saya kemudian keesokan hari pun sama, nak tidur malam, saya akan isi air bathtub, tidur dalam bathtub, cuma kepala saya keluar ke air. Benda ni berlarutan. Suami sampai macam terperanjat lah. Kenapa sampai macam ni Dipendekkan cerita, selepas 2 kali saya tidur dalam bathtub 2 malam tu, suami tahu ada sesuatu tak kena. Dapatkan bantuan seorang pakar perubatan dan saya memang disahkan terkena gangguan jin buaya putih. Pergi merawat Casey. Puncanya selepas diceritakan, sebenarnya saya menegur bila saya nampak buaya tu pada waktu malam. Bang, bahaya bang. Suami kata jangan tegur. 3 kali saya cakap. Sememangnya saya nampak buaya Casey. Alhamdulillah sekarang dah dirawat, dah okey dah. Tapi untuk masa lebih kurang hampir 1 minggu waktu malam nak tidur mesti saya masuk bathtub. Kalau tak, satu badan rasa bahang. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Wow, kisah yang ketiga memang cukup menarik sangat-sangat. Terima kasih M ataupun Mai, bukan nama sebenar M ke Mai ke dua-dua nama samaran yang berkongsi sama kisah yang dialami. Dan saya harap anda terhibur lah dengan sedikit pengganti kisah malam semalam yang saya terus knockout habis sampai tak terbangun. Jadi terima kasih pada anda yang sudi dan setia bersama dengan saya Casey dalam Malam Seram. Jumpa malam ini nanti insyaAllah 12.30 malam. Migraine saya masih ada sikit tapi dia tak seteruk semalam. Semalam dia sampai mata saya dia sakit lah. Betul. Mungkin kurang rehat lah Jadi kadang-kadang ini kerja keras sangat kan. Doakanlah semoga saya sihat Okay, terima kasih. Jangan lupa kalau nak bersama dengan saya Malam Seram, boleh jumpa malam ini nanti. Okay, kita juga sambung dalam rancangan Malam Seram. Bye-bye. Okey lah, saya akhiri dengan lagu ni lah Dah lama tak dengar lagu kan. Lagu apa kita nak main sekarang? Kita dengar lagu dari ini dia, lagu Uncle. Jom Malam Seram. Ini versi akustik. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bulayan. Dia duduk pandang hadapan. Hello misi, lo sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusing, mukanya sangat seram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai, dia terus bercakap, Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari, ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin
bikin gua macam nak mati. Baru ingat gua punya istri. Sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan banyak scary. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.